Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik dan juga penonton di luar sana yang sedang menonton program Minda Juara. Okey, saya berharap adik-adik dan penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga SOP supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada virus COVID-19. Okey, untuk hari ini saya akan membincangkan satu topik yang pada saya sangat menarik lah. Okey, topik itu ialah berkaitan dengan pengurusan tekanan. Okey, saya rasa setiap orang dalam kehidupan mesti pernah mengalami tekanan. Sama ada tekanan tu banyak atau sedikit. Dalam keadaan sekarang ni kita tengok kan, kalau adik-adik di luar sana ataupun para-para atau penonton di luar sana yang sedang menyaksikan melihat perkembangan terkini, banyak sangat isu-isu yang berkaitan dengan keadaan mental kan. Okey, so ini berlaku disebabkan kita tidak mampu mengawal masalah yang masuk dalam diri kita. So, pentingnya adik-adik untuk kita uruskan tekanan dalam diri kita supaya tidak memberikan kesan yang negatif atau kesan yang tidak baik kepada diri kita. Okey, untuk hari ini saya akan bagi tahu adik-adik apa itu pengurusan stres. Okey, first adik kena tahu dulu apa itu stres. Okey, stres ni sebenarnya kadang-kadang kita duk cakap stres ni benda yang negatif je kan. Sebenarnya stres ni ada juga positif. Dia bergantung kepada individu tu sejauh mana dia mengambil tekanan dalam diri dia, sama ada dia ambil tekanan tu menjadi positif atau tekanan tu negatif. Okey, stres ni iaitu sesuatu yang boleh mengganggu dan juga membina kehidupan seseorang. Di mana stres ni ada dua. Okey, akak tak tahulah adik-adik di luar sana tahu tak apa dua jenis stres tu. Okey, hari ni akak nak share dengan adik-adik supaya adik-adik tahu. Okey, pertama iaitu eustress, iaitu stres yang membantu kita, iaitu stres yang positif. Dan yang kedua iaitu distress, iaitu stres yang memberi kesan negatif kepada kita. Kenapa tak ada yang positif dan satu ni negatif? Dia bergantung kepada kita. Contohlah, stres yang hadir pada diri kita tu, yang kita hadap tu, kita ambil ia sebagai satu yang positif untuk bangkitkan diri kita, ia akan menjadi satu stres yang positif. Tapi kalau stres yang datang tu kita ambil dia sebagai satu negatif dan kita bertingkah laku mengikut keadaan yang tak bagus, ia menunjukkan kita dalam keadaan distress. Okey, dah tahu maksud stres Okey, sekarang kita cari, seterusnya kita tengok pula apa itu tanda-tandanya stres. Tanda-tandanya stres ada dua adik-adik, iaitu satu dari segi fizikal dan dua dari segi mental. Okey adik-adik, dari segi fizikal dan dari segi mental, adik-adik sendiri yang kena tahu. Di mana selalu kita kata Allah, kita tiba-tiba serabut, tiba-tiba kita rasa macam nak marah kat orang, tiba-tiba kita rasa macam tak ada semangat, lemah. Itu adalah tanda stres yang melibatkan mental. Okey, tanda stres yang menyebabkan fizikal ni, adik-adik pernah tak rasa macam bila nak peperiksaan tangan kita rasa berpeluh, lepas tu kita nak ulang alik pergi tandas sedangkan kita tak rasa nak kencing? Tu sebenarnya tanda-tanda stres fizikal. Okey, saya pun pernah alami tahu adik. Di mana bila saya nak menghadapi satu benda yang saya rasa macam saya nak capai satu impian saya, okey, saya akan rasa macam alamak, tiba-tiba jantung saya berdenyut kencang. Tapi apa yang patut kita buat? Kita kena cari solution atau jalan penyelesaian untuk mengelakkan stres itu menjadi negatif. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey adik-adik, bertemu dengan Kak Ana lagi dalam program Minda Juara. Okey, tadi apa yang Kak Ana janji? Kak Ana janji dengan adik-adik di mana Kak Ana nak bagi tahu adik-adik nak bantu adik-adik untuk kenali stres atau tekanan dalam diri kita menggunakan 3W dan 1 hash. Okey, sejauh adik kita tanya diri adik, sejauh mana adik menggunakan 3W dan 1 hash untuk membantu adik-adik mengatasi tekanan dalam diri. Okey adik-adik, 3W. Satu iaitu why. Kenapa kita stres? Kita kena tanya, kenapa saya stres Oh, saya stres sebab saya nak kena buat siapkan homework. Oh, saya stres sebab jurulatih bagi tahu saya kena training banyak. Okey, so kita dah kenali benda tu. Okey. Dan kedua, siapa yang menyebabkan anda stres? Okey, so bila kita tahu sebenarnya jurulatih yang menyebabkan saya stres. Okey, apa yang patut awak buat? Kita kenali dia dulu. Okey, ataupun kita kawan saya yang menyebabkan saya stres sebab tadi masa training dia duduk cakap banyak sampai saya tak boleh nak fokus. Okey, so bila kita tengok benda tu, kita dah kenali benda tu, dia akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah stres tadi. Okey, yang ketiga iaitu when. Bila kita stres ni? Okey, mungkin kita stres bila diberi banyak kerja. Contoh kita stres bila dari segi bila adik belajar kan, cikgu bagi banyak homework. Okey, adik tahu tak? Maksudnya bila adik dapat kerja yang banyak. Sama juga dengan training untuk jadi seorang atlet. Bila coach bagi banyak sangat, bagi tahu awak banyak sangat, awak dah rasa stres. So kita kenali bila kita berlakunya stres. So yang terakhir iaitu how. Yang ni yang paling penting adik-adik, di mana how inilah yang membantu kita untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi tekanan yang berlaku dalam diri kita. Jom adik-adik, kita cuba tandangi stres dengan amalan 9B 1M. Okey, akak ni bila share dengan adik-adik suka bagi key point supaya adik-adik senang ingat. Kak Ina pernah ajar untuk tandangi stres ni, kita kena ingat 9B 1M. Okey, apa itu 9B? Okey, pertama iaitu bijak menguruskan diri. Di mana adik bijak uruskan masa adik dan bijak dari segi pengambilan makanan seimbang dan juga bijak dari segi menguruskan masa rehat. Adik nampak tak 3 poin tu dalam bijak menguruskan diri? Jangan kata bijak menguruskan diri ni, saya dah bijak, tapi sejauh mana awak bijak uruskan diri awak? So, adakah awak bagus dari segi pengurusan masa? Okey, adik-adik nampak kat situ. So, ambil 3 poin ni, cuba cari yang terbaik untuk adik-adik. Okey, yang kedua, berfikiran positif. Jadi, di mana adik-adik kena buang yang negatif, ambil yang positif. Yang negatif kita letak ke belakang, biarkan dia berlalu. So, kita ambil yang positif untuk teruskan diri kita maju ke depan. Okey, nampak tak poin yang kedua? Okey, poin yang ketiga iaitu berkongsi masalah. Poin ni saya suka sangat. Even saya sendiri pun suka sangat berkongsi masalah. Tapi jangan simply berkongsi masalah dengan orang yang kita tak kenal. Sebab kita tak tahu sejauh mana dia menyimpan kerahsiaan kita. Jadi adik-adik perlu berkongsi masalah dengan orang paling dekat dengan adik-adik, iaitu keluarga kita. Macam saya, bila saya ada masalah, saya akan mencari keluarga saya, iaitu especially-nya mak saya. Bila saya kongsi masalah dengan dia, saya akan rasa relax, saya akan rasa lega. Adik-adik pun sama. Bila ada masalah, kongsi dengan mak ayah. Walaupun mak ayah marah kat kita, sebenarnya dia marah untuk mengajar kita, bukan marah untuk menjatuhkan kita. Dan ibu bapa di luar sana juga, sepatutnya bila anak kongsikan masalah dengan ibu bapa, ambil apa yang anak kongsi tu dan bagi tips untuk anak lagi bersemangat. Jangan jatuhkan motivasi mereka. So, ibu bapa di luar sana perlu memberi satu rangsangan yang positif kepada anak-anak. Okey, yang kedua, selain ibu bapa, adik-adik cari siapa yang lagi terdekat dengan adik-adik. Contohnya, saya ada best friend, kawan baik saya. Kawan baik saya ni tidur sebantal, makan sepinggan. Susah dia, senang sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Jadi, mungkin adik boleh kongsi masalah adik dengan dia. Tapi adik-adik kena ingat, bila kongsi masalah dengan orang, kita kena cari orang yang boleh memberi benda yang positif pada kita.
Contohlah kalau adik kongsi masalah dengan akak kan, akak pun cakap, lah, dia ni jahat betul lah, sepatutnya macam ni. Tu tak boleh. Dia memberi benda negatif. Kalau sepatutnya adik kena cari orang yang boleh bagi benda positif pada adik. Contohlah, alah tak apalah, kau abaikan je lah dia, kau fokuskan pada apa yang kau patut buat. Macam tu. Okey? Adik kena kenali kawan kita dan jadikan kawan kita sebagai kawan baik kita yang boleh menerima masalah kita dan boleh membantu kita menyelesaikan masalah kita. Yang seterusnya iaitu bersenam atau beriadah. Selalu orang kata bersenam ni hanya melibatkan fizikal kan? No adik-adik. Okey, untuk kita riliskan tekanan, untuk mengurangkan tekanan, kita perlu bersenam dari segi fizikal dan mental. Contoh dari segi fizikal, kita dah tahu dah, kita pergi jogging, kita pergi hiking ke, naik bukit ke, kita pergi memancing ke. Okey, itu adalah dari segi fizikal. Tapi dari segi mentalnya, contohnya maybe kita pergilah tengok wayang, ataupun kita berboraklah dengan mak ayah kita, ataupun kita tengok gambar-gambar yang membahagiakan kita, sebab kita nak bantu nak dari segi mental kita ni supaya kita tak stres. Okey, the next yang seterusnya iaitu berehat dengan cukup. Okey adik-adik, akak dah bagi tahu, rehat mesti cukup. Kalau tak cukup, apa yang berlaku? Itulah yang tadi akak pernah cakap, kalau kita rehat tak cukup, mulalah kita nak marah orang, mulalah kita moody, mulalah kita tak gembira. So bila macam tu adalah tanda stres. So bila kita stres, mulalah kita nak marah orang, cepatlah apalah, semua akan berlaku. So benda yang negatif akan berlaku. Tapi kalau adik benda negatif tu berlaku, adik terus tukar kepada positif, insya-Allah tak akan efek diri adik-adik. Okey, adik-adik kena ingat tau. Okey, seterusnya iaitu bertenang dengan menggunakan muzik. Yang ni yang syok adik-adik, sebab saya rasa semua orang suka mendengar muzik. Saya tengok sekarang ni dengan zaman moden, ada pakai yang pekat telinga lah, apalah semua dengan speaker besar lah. Sebenarnya benda tu adalah salah satu cara untuk kita tenangkan diri kita daripada stres. Tapi adik-adik kena pilih juga lagu. Okey, dua akak bagi contoh kepada adik. Satu, lagu yang memberi semangat. Contohlah kita tengok selalu atlet saya, dia orang suka bila dekat kejohanan dia akan dengar lagu Kita Juara atau Gemuruh Jiwa. Dia nak membangkitkan semangat dia, nak hilangkan tekanan yang dia tengah hadapi. Okey, yang kedua iaitu maybe adik-adik boleh dengar relaxation punya music. Lagu yang memberikan ketenangan. Contohnya lagu-lagu yang kalau mungkin dalam dari segi agama Islam, mungkin you boleh dengar lagu nasyid ke apa ke. Maksudnya adik sendiri yang pilih yang mana sesuai untuk adik-adik. Seterusnya iaitu bercakap dengan diri sendiri, di mana kita bercakap dengan diri sendiri ni sama ada dari segi dua benda, iaitu dari segi motivasi ataupun dari segi memberi arahan. Motivasi ni mungkin saya cakap, saya boleh buat benda ni, saya perlu buat benda ni, saya yakin saya boleh buat benda ni. Okey, itu memberi motivasi. Yang memberi arahan, okey, Ana, contoh, Ana, kau kena fokus pada benda tu. Ana, kau kena buat benda ni. Ana, kau nak jadi berjaya, kau kena buat benda ni. Dia mengarahkan diri kita untuk membuat sesuatu benda tu. So, kita boleh menghilangkan sedikit sebanyak tekanan dalam diri kita. Okey, seterusnya beribadat. Okey adik-adik, mungkin adik-adik di luar sana tahu semua orang akan beribadat. Okey, beribadat ni mengikut agama masing-masing lah. Tapi masa tu adik-adik tahu masa mana yang sesuai untuk kita beribadat. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan tekanan lah. Mungkin dari segi Islam kita akan rasa bila kita beribadat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita akan rasa lagi tenang lah. Okey, tips seterusnya iaitu bernafas dengan teknik yang betul. Alah kak, saya hari-hari bernafas. Memanglah adik, kita bernafas. Tapi sejauh mana pernafasan kita tu betul? Yang tu adik-adik kena tahu dan adik-adik kena belajar. Okey, teknik pernafasan yang betul ni adik pertama sekali adik kena berada dalam posisi yang betul. Posisi yang betul. Takkan adik nak bernafas macam ni? Sesuai ke? Takkan. So apa yang patut adik buat? Adik kena duduk dalam posisi yang betul. So bila kita bernafas dalam posisi yang betul, kita boleh membantu diri kita mendapatkan oksigen yang bagus atau oksigen yang banyak, dan kita boleh melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida yang sehabisnya daripada yang kita nafas tadi lah. Okey.
So akak bagi tahu adik dua cara yang akak selalu sarankan kepada atlet akak, teknik pernafasan yang boleh membantu untuk mengurangkan tekanan. Satu iaitu 1-2 ratio breathing. Maksudnya senang bahasa dia, 1:2, di mana kita tarik nafas 4, kita tahan dan kita hembus 8. Jadi double lah, maksudnya adik tarik nafas. Okey, dengan kiraan 1 2 3 adik tarik nafas. Bila kita hembus, kita lepaskan panjang. Okey, faham? Okey, yang kedua iaitu hard breathing. Apa tu hard breathing kak? Okey, akak tak suka menggunakan perkataan saintifik. Kalau saintifiknya sighing with exhalation, akak tak suka. Pada akak nak adik senang faham dan boleh di-apply, boleh diguna. Okey, so hard breathing ni di mana adik tarik nafas, lepaskan nafas dengan mengeluarkan suara. Contohnya hah. Okey, nampak tak? Bila hah tu, adik akan buka lung adik dan boleh membantu adik reducekan sedikit sebanyak tekanan. So, kita sambung selepas ni untuk teknik-teknik untuk merelakskan otot. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya dah janji dengan adik-adik tadi untuk untuk share tips yang terakhir iaitu 1M tadi. Macam pelik kan? 9B 1M je. M ni sebenarnya adalah untuk membantu untuk relaxkan otot-otot kita bila kita mengalami tekanan dari segi fizikal. Okey adik-adik, teknik relaksasi otot ni ada banyak tau. Tapi hari ni kita pun kesuntukan masa. Tapi akak akan share sedikit sebanyak sahaja teknik dan selebihnya adik mungkin boleh tengok dalam slide yang dipaparkan. Okey, contohnya hari ni akak akan mengajar adik-adik iaitu dari segi untuk riliskan tekanan dari segi tangan. Selalunya tangan kita ni bila kita nervous atau stres ni, kita akan rasa sejuk, berpeluh. Pernah tak adik-adik alami? Okey, so apa yang patut adik buat? Okey, bila berlakunya berpeluh atau sejuk ni, oksigen tak sampai. Maksudnya darah tak mengalir dengan cantik. Jadi apa yang patut adik-adik buat? Adik perlu buat teknik relaksasi otot yang mana akak ajar adik sekarang ni lah. Okey, sekarang adik pastikan tangan adik berada dalam posisi yang betul dan adik genggam tangan adik perlahan-lahan sampai adik dapat rasa tak tegangan dia. Dan kemudian adik lepaskan dia perlahan-lahan. So adik nampak tak? Daripada tangan kita tak dipucat ni, tak cukup oksigen lah, maksudnya tak cukup darah kan. So bila kita buat, kita genggam, darah terkumpul dan kita riliskan, pengaliran darah akan berlaku dengan baik. So adik buat dalam 3-4 kali sampai adik rasa kurang tekanan dari segi tangan adik. So untuk selebihnya kita ada lagi dari segi bicep, ada dari segi tengkuk, dari segi belikat, dari segi betis, peha dan juga kaki.
adik-adik praktiskan di rumah supaya adik-adik biasa dengan benda ni. Sebenarnya adik-adik jangan risau. Kalau adik tahu dan adik praktiskan, insya-Allah adik-adik akan dapat kualitinya. Akhir kata, sehingga berjumpa lagi dengan akak dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM